Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar biologi tingkatan 5 KSSM bersama-sama dengan Cikgu Fadilah binti Maknun. Okey, perluan untuk biologi tahun ini ialah pertama, buku teks biologi tingkatan 5, buku tulis panjang amali biologi, buku tulis panjang untuk latihan biologi dan sebuah fail ring untuk biologi. Okey, kita terus kepada tema pertama, fisiologi tumbuhan berbunga. Dan bab pertama dalam tema ini ialah organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Standard kandungan 1.1 organisasi tisu tumbuhan. Hasil pembelajaran untuk hari ini ialah murid dapat berkomunikasi tentang jenis tisu tumbuhan dan fungsi utamanya. Sebelum itu, cikgu nak tanya, apakah tisu-tisu yang berbentuk tumbuh-tumbuhan? Okey, ini dia organisasi tisu dalam tumbuhan. Okey, terbahagi kepada dua, iaitu tisu meristem yang terdiri daripada tisu meristem apex dan tisu meristem lateral, dan yang kedua tisu kekal iaitu tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular. Dalam bab ini, topik ini kita hanya akan fokus kepada tisu kekal, manakala tisu meristem akan dipelajari pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Okey, kita akan fokus kepada tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular sahaja. Okey, tisu kekal. Apa itu tisu kekal? Tisu matang yang telah mengalami pembezaan atau sedang mengalami pembezaan. Terdapat 3 jenis tisu kekal, iaitu tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular yang mempunyai fungsi yang berbeza. Okey, jika kita lihat rajah ini, kita boleh nampak yang seperti cikgu sebut tadi, tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular. Untuk tisu kekal, kita perlu tahu definisi dan memberikan contoh kepada tisu kekal. Seterusnya, kita fokus kepada yang pertama, tisu epidermis. Okey, tisu epidermis melapisi permukaan luar batang, daun dan akar tumbuhan muda, dan dinding sel epidermis yang terdedah kepada udara diliputi lapisan berlilin dan kalis air yang dikenali sebagai cuticle. Cuticle ni, disebabkan dia memiliki lapisan yang berlilin, dia dapat mengurangkan kehilangan air melalui penyejatan ketika proses transpirasi dan melindungi daun dari kecederaan mekanikal, terakhir sekali menghalang serangan patogen. Terdapat juga sel epidermis yang terubah suai mengikut fungsi dia. Ada dua, iaitu yang pertama sel pengawal yang mengawal bukaan stoma, dan yang kedua sel rambut akar yang meningkatkan luas permukaan akar untuk penyerapan air dan garam mineral. Kita lihat rajah untuk struktur epidermis daun. Okey, lihat rajah ini, kita ada kutikel, lapisan epidermis atas di bawah kutikel. Kemudian kita ada bahagian mesofil dan kita ada epidermis bawah dan kutikel lagi sekali. Okey, lihat sel pengawal yang telah terubah suai, dan juga untuk sel rambut akar itu terdapat di akar pokok.
Okey, seterusnya kita lihat tisu asas. Okey, tisu asas yang terdiri daripada 3, tisu parenkima, kolenkima dan skleroderma. Okey. Tisu asas yang pertama, tisu parenkima, merupakan sel hidup paling ringkas dan belum mengalami pembezaan, mempunyai dinding sel yang paling nipis, dan tisu parenkima berada dalam keadaan segah memberikan sokongan dan mengekalkan bentuk tumbuhan herba. Ini adalah fungsi. Okay. Dan fungsi yang seterusnya terlibat dalam fotosintesis, membantu penyimpanan kanji dan gula serta terlibat dalam pertukaran gas. Fungsi yang seterusnya terlibat dalam baik pulih dan penjanaan semula tisu tumbuhan serta dalam pengangkutan sistem vaskular. Ya, beginilah cara menjawab soalan. Kita perlu nyatakan nama, sifatnya dan juga fungsi. Seterusnya, tisu asas yang kedua iaitu tisu kolenkima, terdiri daripada sel hidup dan apabila telah matang akan menjadi sel yang fleksibel. Dia memiliki dinding sel yang diperbuat daripada pektin dan hemiselulosa. Mempunyai dinding sel yang lebih tebal berbanding sel parenkima dan fungsi dia memberi sokongan mekanikal dan sifat dan kepada tumbuhan. Sel asas yang ketiga ialah tisu sklerenkima. Tisu sklerenkima terdiri daripada sel-sel yang mati apabila matang. Mempunyai dinding sel yang paling tebal antara semua tisu asas. Fungsi memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada bahagian tumbuhan yang matang dan membantu dalam pengangkutan air dan nutrien dalam tumbuhan. Okay, seterusnya kita lihat tisu vaskular. Tisu vaskular terdiri daripada xilem dan phloem. Okay, lihat yang pertama, struktur xilem. Okay, xilem terbentuk dari sel-sel mati yang tiada sitoplasma. Sifat seterusnya mempunyai dinding sel yang diselaputi lignin, terdiri daripada xilem yang memanjang berongga dan bersambungan antara satu dengan yang lain dari akar ke daun. Fungsi ini membolehkan xilem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke semua bahagian tumbuhan. Seterusnya, phloem. Sifatnya terdiri daripada sel rakan dan tiub tapis, terbentuk daripada sel hidup iaitu tiub tapis dengan kehadiran sitoplasma. Tiub tapis tidak mempunyai organel seperti nukleus dan ribosom kerana mengalami kemerosotan apabila matang. Tiub tapis tersusun dari hujung ke hujung phloem untuk membentuk struktur tiub yang memanjang dan bersambungan. Fungsi phloem mengangkut gula yang terhasil daripada proses fotosintesis dari daun ke organ penyimpanan seperti akar, buah dan umbisi. Kita ulang kembali. Xilem untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke semua bahagian. Phloem untuk mengangkut gula hasil fotosintesis dari daun ke organ penyimpanan. Soalan, jawab soalan praktis formatif 1.1 ini dari buku teks. Dan itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.